Assalamualaikum dan apa khabar? Bersiaran langsung dari litar antarabangsa Sepang bersama kita, Lexus NX 2022. Lexus NX sejak diperkenalkan beberapa tahun lalu, ia menyumbang kepada hampir 24% jualan Lexus untuk pasaran Malaysia. Dan generasi kedua sebenarnya baru saja dilancarkan pada tahun lepas, di mana ia membawakan pelbagai perubahan dan ciri pertama yang ada untuk sebuah Lexus. Dan untuk hari ini kita akan kongsikan beberapa perkara berkenaan Lexus NX 2022 ini. Yang pertama, platform. Untuk Lexus NX, ia kini menggunakan platform GAK ataupun senang cerita TNGAK, Toyota New Global Architecture platform K, di mana ia sebenarnya turut digunakan pada model-model seperti Toyota Camry, Toyota Harrier, Lexus ES dan Lexus NX kat sebelah kita. Jadi apa perubahan yang dibawakan pada penggunaan platform ini? Pemanduan yang lebih dinamik, lebih selesa dan lebih menyeronokkan. Namun untuk Lexus NX ada beberapa penambahbaikan dibuat, terutama pada bahagian bumbung dan juga struktur di bahagian sisi, dan juga penggunaan peredam jenis prestasi tinggi menyumbang kepada keselesaan dan juga prestasi pemanduan yang lebih mengujakan. Yang kedua, dari segi dimensi. Dari segi ukuran, Lexus NX membawakan panjang 4,660 mm, lebar 1,865 mm dan juga jarak antara roda sepanjang 2,690 mm. Jika dibandingkan dengan Lexus NX yang terdahulu, ia telah mendapat penambahan dimensi panjang sekitar 20 mm, penambahan lebar juga 20 mm dan jarak antara roda juga bertambah sebanyak 30 mm. Dari segi perubahan luar, banyak juga perubahan yang didatangkan pada Lexus NX. Yang paling ketara sebenarnya adalah rekaan lampu. Kalau dulu rekaan lampu datang dengan rekaan lampu terpisah, di mana lampu DRL berbentuk tanda right ni, dia terpisah daripada lampu utama. Untuk kali ini, dia dah sekalikan dengan rekaan lampu yang lebih nipis, jadikan dia lebih moden dah. Dan rekaan grill juga, kalau ikutkan, dia dah menjadi lebih menegak. Kalau kita tengok daripada bahagian sisi, dia dah nampak lebih menegak. Dan beberapa perubahan yang didatangkan, seperti contoh, kita ada splitter color satin chrome, dan struktur ni sebenarnya membantu untuk tujuan penyejukan enjin. Di bahagian sisi, anda boleh melihat profil di bahagian sini dah jauh lebih matang dan menjadi lebih lembut. Kerana apa? Garis badan yang ada pada bahagian ni dah menjadi kurang dramatik, tapi ini menyumbang kepada penampilan yang jauh lebih premium. Dan di bahagian belakang, anda boleh lihatlah rekaan lampu berbentuk L yang disambungkan dengan jalur LED pada bahagian tengah ini. So dia dah menampakkan rekaan lampu yang lebih memanjang, yang lebih lebar. Dan perubahan yang paling besar sebenarnya adalah di bahagian tengah. Kalau anda perasan di bahagian belakang ni, penampilan dia dah jauh lebih ringkas. Kerana apa? Dah tak ada lagi logo L pada bahagian ni, dia telah digantikan dengan perkataan Lexus. Ini sebenarnya merupakan satu perubahan yang ketara pada model Lexus, dan ini membawakan hala tuju baharu di dalam penjenamaan Lexus pada model-model yang akan datang. Lepas ni memang dah tak ada logo L kat belakang, semua ganti dengan perkataan Lexus. Satu lagi ciri baru yang ada pada Lexus NX sebenarnya adalah penggunaan switch untuk buka pintu, atau Lexus panggil sebagai e-latch.
dia ada bahagian luar dan juga pada bahagian dalam. Jadi apa kelebihan yang ada pada e-latch ini? Dia sebenarnya memudahkan kerja untuk membuka pintu. Okey. Kalau dulu kita perlu tarik, okey, dan tekan, tapi untuk Lexus baru ni dia dah hanya menggunakan switch, so dia akan pintu akan dibuka secara elektronik. Untuk bahagian dalam Lexus NX ni, dia sebenarnya membawakan satu konsep dalam bahasa Jepun, iaitu Tazuna konsep, di mana ia sebenarnya merupakan hubungan yang halus antara penunggang dan juga kuda yang ditunggang. Okey, di mana kalau rider tu membuat satu pergerakan yang halus, yang subtle, so dia akan diterjemahkan kepada perubahan karakter ataupun perubahan fungsi dan sebagainya. Dan contoh yang paling terbaik yang untuk menunjukkan konsep Tazuna itu sebenarnya adalah kehadiran butang fungsi yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu kompleks macam model yang sebelum ni. Okey, di mana dia dah diringkaskan, hanya fungsi yang selalu digunakan sahaja masih lagi dikekalkan butang fungsinya, seperti contoh kawalan iklim. Okey, dia masih lagi ada tombol. Lepas tu butang-butang yang selalunya digunakanlah pada bahagian tengah ni, yang mana ciri yang jarang sekali digunakan, dia dah disimpan dalam skrin. Okey, skrin tengah ni adalah bersaiz 14 inci, di mana Lexus kata yang terbesar di dalam kelasnya, dan dia juga turut menyokong sambungan kepada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan di bahagian depan pemandu, dia juga datang dengan skrin berwarna, di mana paparan meter ni dia akan berubah mengikut mod pemanduan yang kita pilih, di mana tombol untuk mod pemanduan ada di bahagian tengah ini. Jadi senang cerita, susun atur Lexus NX ni sememangnya lebih berorientasikan kepada pemandu, jadi pemandu lebih mudah untuk mencapai mana-mana fungsi yang diperlukan. Kalau anda tengok di bahagian tengah ni, dia punya skrin dia sengaja dihalakan ke arah pemandu. Dan yang paling penting, butang start stop engine ni dah tak ada disembunyikan macam contohnya selalu kat sini ataupun kat sini susah kita nak cari. Sekarang dia dah ada dekat betul-betul aras mata pemandu, so kita senang nak tengok mana butang start stop engine. Memang nice. Untuk pasaran Malaysia, Lexus NX ditawarkan dalam dua varian, iaitu NX 250 Luxury dan di depan kita merupakan Lexus NX 350 F Sport, varian yang lebih sporty. Kalau varian luxury, dia masih lagi kekal dengan enjin A25A FKS 2.5 liter NA, di mana ia menghasilkan 204 HP dan 243 Nm. Untuk varian F Sport ini, dia didatangkan dengan enjin dengan induksi paksaan turbo. Enjin 2.4 liter dengan kod T24A FTS ini mampu menghasilkan 275 horsepower dan daya kilas 430 Nm. Kedua-dua varian ini dipadankan dengan sistem transmisi automatic direct shift 8 nisbah kelajuan, di mana ia turut didatangkan dengan AI shift control, di mana ia akan menggunakan imbasan jalan untuk menetapkan protokol penukaran gear dan juga dinamik pengendalian yang lebih sesuai. Senang cerita, dia mungkin dah mengikut macam cara kita untuk menukar gear berdasarkan bentuk muka bumi dan jalan dan sebagainya. Dan untuk kesemua varian, dia didatangkan dengan sistem pacuan semua roda all wheel drive. Jadi untuk sesi padu uji ringkas pada pagi ini, macam biasalah, kita dibawa pusing keliling dalam Lita Sepang. Dan macam kita pun dah pernah test kereta-kereta Lexus sebelum ni, kalau nak bandingkan dengan jenama-jenama pesaing yang di dalam pasaran, yang itu lebih pada bersifat pemanduan yang lebih sporty, yang lebih memujakan. Tapi untuk pemanduan Lexus, dia sebenarnya lebih pada pemanduan yang lebih santai, yang lebih relax. Akan tetapi dia sebenarnya masih lagi mampu memberikan dinamik pengendalian yang jauh lebih sporty. Dan itu sebenarnya yang membuatkan saya amat-amat jatuh cinta dengan jenama Lexus. Kan sebelum ni pun kita dah pun test Lexus ES dan juga Lexus UX. Di mana kalau kita tengok pada jenama Toyota sendiri pun secara keseluruhan dia
the moment bila diorang berpindah kepada penggunaan platform yang lebih moden, okey, ia sekaligus memberikan dinamik pengendalian yang jauh lebih baik, yang lebih selesa. Kita itulah, untuk kita Toyota pun kita dah test macam Toyota Camry ke, Toyota Corolla ke, dan even macam crossover Corolla Cross sekalipun, dia masih lagi mampu memberikan kita tahap pengendalian dan juga dinamik pemanduan yang lebih baik, yang lebih selesa. Dan ini juga apa yang saya rasa pada model Lexus NX generasi baharu ini. Okey, untuk test drive kali ini kita tak diberikan varian luxury kerana ia masih lagi datang dengan enjin 2.5 liter NA. Okey, enjin yang sama pada Lexus ES dan juga Toyota Camry, dan ini sebenarnya merupakan varian F Sport yang datang dengan enjin turbo, enjin 2.4 liter dengan kod nama T24A FTS. Okey, enjin ni mampu menghasilkan 275 HP dan daya kilas 430 Nm. Mungkin atas kertas memang nampak power, tapi tipikal untuk sebuah kereta Lexus, dia sebenarnya tak menjadikan pemanduan kita macam lebih huru-hara ataupun nak cepat sampai dan sebagainya. Ia masih lagi boleh cepat, okey, sebab dia masih lagi didatangkan dengan transmisi automatic direct shift, di mana ia memberikan pemanduan yang jauh lebih baik, penukaran gear yang lebih memujakan. Okey, dia masih lagi boleh laju, tapi dia laju yang relax. Dia tak ada rasa laju yang terburu-buru sampai kita tak boleh nak kawal kereta itu sendiri. Kita masih lagi boleh laju dan dalam masa yang sama kita boleh mengawal kereta ini dengan baik. Dan of course lah, bila di dalam lintas sepang ni, sebabkan struktur jalan dia yang sangat baik, kita tak boleh nak merasalah bagaimana dia datang dengan macam mana dia menyerap hentakan, okey, macam mana dia dia punya karakteristik sewaktu kita lalu di jalan yang tak rata. Tapi untuk pengendalian dia selekor-selekor, terutama di lintas sepang ni, kita boleh rasa sendirilah. Okey, dia punya pengendalian dia memang cukup tajam untuk sebuah crossover. Dan yang paling penting, kita dah tak rasa dah oleng-oleng ataupun roll yang biasa kita rasa pada sebuah crossover disebabkan dimensi badan yang tinggi. Tapi untuk Lexus NX ni, kita boleh rasa sendirilah bagaimana tahap pengendalian dia, dan memang boleh dikatakan sama aras dengan pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Kita tukar pada mode sport kejap. Ya. Wow. Kita tengok macam mana pergi kereta ni bila dekat jalan lurus. Tu dia. Okey, sebelum saya terlupa, sistem transmisi automatic direct shift ni dia datang dengan 8 nisbah kelajuan, dan dia sebenarnya turut datang dengan ciri yang dipanggil sebagai AI shift control. Okey, di mana dia sebenarnya menggunakan teknologi kamera untuk mengimbas struktur jalan di bahagian hadapan, dan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, so dia akan menentukan ataupun menetapkan bagaimana penukaran dia ataupun dinamik pengendalian untuk kereta ini. Okey, disebabkan dia sebuah lintas sepang, jadi kita dah memang boleh agak macam mana dia boleh pergi dalam keadaan yang jalan berselekor dan sebagainya. Tapi next time kalau kita dapat kereta ni, kita boleh test sendiri di atas jalan-jalan dalam, jalan yang berselekor dan sebagainya, dan kita boleh rasa sendiri macam mana berkesannya sistem ini dalam menjadikan pemanduan sebuah Lexus yang lebih dinamik, yang lebih menyeronokkan. Untuk pasaran Malaysia, harga jualan bermula dari RM370,888 untuk
varian luxury, dan untuk varian F Sport ini dijual pada harga RM389,888. Jadi itulah saja berkenaan Lexus NX untuk pasaran Malaysia. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib, Karita.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.